Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan, salam Melaka bergau pintar raja bersih. Segala segala wanakam. Sepinam kharmani hamba haifalikum ana bilal syukran maradan waran intunu mendai caran tacahau. Tuan-tuan dan puan, saya selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka tampil hari. Hari ini saya mendapat berita lebih kurang jam saya rasa dah pukul 2 pagi Tun Dr. Mahathir diberikan rawatan di IJN, dan perkara ini bukan baru, akan berlaku berkala dan selepas selang beberapa tahun, mungkin 3 tahun 2 tahun. Apapun kita doakan kesihatan Tun dan juga dari segi Tun panjang umur, sihat walafiat dan sebagainya. Tun segera pulih daripada sebarang penyakit, khususnya jantung ataupun penyakit lain. Apapun bagi saya merayu kepada Tun Dr. Mahathir supaya mengambil keputusan bersara daripada politik Malaysia, dan saya rasa sudah sampai masanya, walaupun beliau mempunyai sebab kerana bagi Tun Dr. Mahathir untuk memperkasakan organ-organnya ataupun neuron, dendrit dan sebagainya, susuk tubuh beliau atau minda beliau, Tun selalu memberikan pandangan beliau bahawa apabila beliau aktif, mahu mentadbir, memimpin, mahu berjuang, berfikir, itu menyebabkan beliau lebih sihat, panjang umur dan mungkin fit. Tapi apapun bagi saya, secara peribadinya saya mahu melihat beliau sebagai seorang negarawan. Kita bila sebut negarawan ini, seseorang yang diingati ketika beliau masih hidup ataupun beliau tidak ada. Begitu juga saya, selagi saya hidup atau saya sudah tak ada, tidak ada satu hari nanti, maka itulah tuan-tuan dan puan, sebenarnya negarawan ini seorang individu atau tokoh yang sebenarnya akan diingati ketika beliau memimpin dan selepas beliau sudah tidak ada. Kalau kita tengok seniman Tan Sri Allahyarham P. Ramlee, diingati ketika beliau ada dan setelah beliau sudah tidak ada. Begitu juga sesiapa, termasuk tuan-tuan dan saya, sesiapa saja. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dunia ini adalah tempat tumpangan sementara, akhirat jugalah tempat tinggal selama-lamanya. Jadi saya melihat apabila Tun menjadi pemimpin, kita mahukan Tun terus berehat, dan kalau setakat mahu menjadi penasihat ataupun memberi pandangan, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai pemimpin lain, individu lain tidak dapat menjadi Perdana Menteri ataupun Jemaah Menteri, ataupun mereka mau menjadi Prime Minister Malaysia, tak dapat ruang dan peluang, perpecahan berlaku. Dan saya melihat hari ini juga atau semalam Tuanku TMJ telah menyatakan pandangan beliau berkaitan dengan Tun dan beberapa sebab lainlah, khususnya ISET dan berkaitan dengan isu-isu yang Tun menyentuh berkaitan dengan Raja-Raja Melayu, institusi Raja-Raja Melayu, kuasa, kedudukan, peranan Raja-Raja Melayu. Tun mahu melihat kembali kedudukan ini, ataupun saya tidak tahulah apa yang Tun fikirkan, tapi apapun saya melihat di situ timbul dia bukan sebut kegusaran, perasaan ataupun disebutnya satu tuanku agak tidak begitu senang dengan tindakan Tun, dan sehingga TMJ melahirkan pandangan tuanku, ampun tuanku, ampun tuanku, ampun tuanku. Patik memberi pandangan sebagai rakyat Malaysia. Patik sentiasa menyokong Akta Polis 1997. Patik sentiasa menyokong Tuanku Sultan dan Raja-Raja Melayu. Patik sentiasa menyokong Undang-Undang Malaysia. Tidak ada masalah di situ. Cuma Patik ingin menyampaikan bahawasanya Patik sendiri mahu ruang dan peluang diberikan kepada generasi muda ataupun entrepreneur, businessman, scholars, professors, think tank, usahawan, pemimpin-pemimpin yang sedia ada untuk menjadi Perdana Menteri, Jemaah Menteri, dan mereka-mereka yang bukan di kalangan mereka kleptokrat, salah guna kuasa, mereka yang korup, mereka yang berpaut dalam parti politik. Tidak kira lah parti politik apa, BN, PH, DAP, Amanah, Bersatu, GPS, dan Warisan, apa-apa parti, PAS. Saya yakin dan percaya Tuanku Sultan dan Raja-Raja Melayu
pihak Istana Majlis Raja Melayu maklum berkaitan dengan penyalahgunaan rasuah kepimpinan pemimpin korup ya, yang berpaut di atas kepimpinan parti politik untuk menyelamatkan diri masing-masing ya, khususnya dalam kes-kes mahkamah, tidak kira siapalah ya, mana-mana parti politik pun atau individu. Sebenarnya kita melihat mereka ini sentiasa mahu menyelamatkan diri mereka lah, walaupun mereka menyatakan itu adalah konspirasi jahat dan sebagainya, tetapi kita maklum. Saya sebagai rakyat yakin dan percaya, dan juga Presiden NGO, bahawasanya rakyat Malaysia seperti makcik-pakcik ya, ataupun individu sesiapa saja mencuri melo, mencuri beras, mencuri susu untuk anak ya, untuk mungkin isi keluarga mereka ya, mereka mencuri wang di surau masjid, ditangkap, didakwa, dipenjarakan. Tapi pemimpin parti politik ni, mereka mempunyai kes bukan satu dua kes, berpuluh-puluh kes, tapi mereka menyatakan mereka tidak pernah bersalah, mereka difitnah, dan mereka sengaja ini politik dendam dan sebagainya. Bagi saya tidak melihat kepada mana-mana individu atau mana-mana parti politik. Saya sebut banyak kali, baik BN, PH, DAP, Amanah, UMNO, mana-mana parti GPS warisan. Bagi saya, kalau anda korup, anda tidak layak menjadi pemimpin ya. Tidak kiralah pemimpin muda, pemimpin dewasa atau pemimpin warga emas dan sebagainya. Apapun bagi saya yakin dan percaya Tuanku Sultan Raja-Raja Melayu amat maklum, dan tuanku dan istana mendoakan pilihan raya yang lebih telus ya, PRU15, dan rakyat ambil peranan. Saya bercakap dengan pakar perundangan dan banyak pihak, sekolah, profesor, think tank dan siapa saja ya, rakyat akar umbi, makcik-pakcik ya, orang kampung, pengundi dan sebagainya. Apa yang rakyat cuba sampaikan di sini adalah mereka mahukan pemimpin yang berkualiti, berintegriti, berkarisma, mereka yang mempunyai blueprint, mereka yang tidak mengamalkan rasuah, salah guna kuasa ya. Dalam masa yang sama sebenarnya kita mahu melihat satu masa hadapan Malaysia yang lebih berjaya, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Jadi pada malam ini saya harapkan supaya dan saya yakin dan percaya setiap yang hidup akan mati ya, dan kita semualah ya, sebab Allah sebut dah, dunia ini hanya tempat tumpang amat sementara. Tapi bagilah ruang dan peluang kepada orang lain untuk menjadi Perdana Menteri atau Jemaah Menteri atau Menteri ADUN atau Ahli Parlimen. Jangan Tun saja ataupun orang lain lah tak kira siapa, mereka membina legacy, tak kira bukan Tun seorang ramai lagi yang tidak mahu turun daripada parti politik dan mereka menjadikan politik sebagai career. Sehingga kan mereka ini bertahun-tahun berpolitik dan tidak ada apa yang istimewa mereka lakukan selainnya ataupun melainkan mereka melakukan rasuah dan salah guna kuasa, membina legasi. Walaupun mereka tidak melakukan rasuah, tetapi mereka meletakkan anak, isteri, suami sebagai ahli parlimen ataupun ADUN, 3-4 orang dalam satu keluarga. Itu pun saya melihat sebagai tidak berintegriti dan tidak beretika, tidak bertanggungjawab bagi saya secara peribadinya, kerana saya melihat banyak lagi rakyat Malaysia 32 juta boleh menjadi ADUN dan ahli parlimen, mereka tidak dapat peluang. Tapi ada setengah pemimpin ini, walaupun dia tak korup, tidak melakukan rasuah, anak, isteri, suami, mereka ahli parlimen ya. Ini tidak sesuai bagi saya. Kalau jadi pemimpin, kita mesti cakap dan kita kotakan ya. Kita bukan saja pekatkan telinga apabila kita ditegur ya. Jadi bagi saya, pemimpin mestilah berintegriti. Saya seorang yang tidak berpihak kepada PKR, DAP, UMNO, Barisan Nasional. Kalau mana-mana pemimpin atau parti politik itu mempunyai integriti, accountability, saya tegur, beri pandangan, beri saranan, dan saya lihat banyak jugalah idea, pandangan, saranan ini diambil oleh pihak-pihak berkaitan. Tapi apapun malam ini saudara, saya ingin sampaikan kepada Tun, tolonglah Tun ya. Semalam baru kita melihat, saya sendiri pun memberi pandangan Tun tidak berhak untuk menidakkan individu atau pemimpin lain untuk menjadi pemimpin negara atau Perdana Menteri. Tun tidak perlu membuat kerja Tuhan, kerana Tuhan sudah ada satu yang esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang Islam, bagi bukan Islam, Tuhan mereka lah, kepercayaan masing-masing. Tapi apapun bagi saya Tun, jangan buat kerja Tuhan. Jangan kata orang ni disqualified, tak fit, orang ni is not the right person to lead the country kan. Jadi bagi saya Tun, nak menjadi Perdana Menteri ni bukan susah mana pun. Mungkin orang akan tanya saya dah, kamu ni pandai cakap, berani kamu bercakap. You give the opportunity to anyone ya. Let them to rule or lead, and then you see what they can do. You tak bagi dia peluang, dia pun tak ada peluang. Lepas tu fitnah sana, maknanya
orang ni tak mampulah, tak layak lah, dia tak boleh mentadbir negara. Jangan Tun, itu sumpah makan diri kita semua. Jadi bagi saya cukuplah Tun sebagai negarawan. Berapa tahun Tun menjadi Perdana Menteri, lama Tun, bukan baru Tun lama Tun jadi Perdana Menteri. Tak ada siapa dapat ruang macam Tun. Cukup-cukuplah Tun Apa pun bagi saya doakan Tun sehat walafiat, seperti mana Tuanku Sultan ataupun TMJ mendoakan Tun sehat walafiat. Bagi saya janganlah berperang dalam politik, dan berehatlah Tun, berehat. Kalau boleh berehat. Kalau Langkawi tu tak ada orang nak pergi dalam Malaysia, saya pergi Tun saya cakap ikhlas ni. Kalau tak ada siapa nak pergi jadi ahli parlimen, dah tak ada orang Langkawi pun tak berani nak pergi, pejuang pun tak ada siapa nak pergi, saya pergilah. Saya pergi, saya bantu Tun. Saya bantu Tun dan bantu rakyat Langkawi tak apa, import saya di situ. Kalau Tun rasa dah, kalau Tun tinggalkan kursi Langkawi tu dah tak ada pejuang saya yakin dan percaya barisan pejuang ni ramai yang tunggu mereka ni sebenarnya tak kira dalam Pakatan Harapan atau pejuang dalam apa-apa parti pun. Mereka kalau nak Tun pun sebenarnya apa tujuan mereka nak Tun? Bukan kata Tun cerdas sangat, boleh fikir sangat, lebih intelektual, bukan. Sebab dalam usia-usia macam ni saya nampak mereka menggunakan aura saja, menggunakan tokoh kenegarawan itu ataupun karisma Tun, mereka menempel sajalah Dan Tun tu bukannya mereka melihat Tun ni sebagai sangat fit. Mereka sendiri tahu Tun tak fit Tun saya bukan mengata saya fit, tidak maksud saya dalam usia macam ni Tun pun maklum, orang dah berumur, berusia, tak kira siapa Tun, memang kita takkan fit dalam usia itu. Saya pun sama, jangankan Tun ni kami respect, satu Malaysia respect. Dalam usia macam ni Tun masih lagi boleh berjalan, bawa kereta dan sebagainya, kagum dengan Tun. Tapi tak semestinya orang, setengah orang 60 tahun dah tak boleh bawa kereta dan sebagainya. Tun boleh, tapi apa pun Tun banyak dipergunakan lah, saya melihat mereka menggunakan Tun, baik pakatan ke apa. Saya minta maaf lah Tun, saya terpaksa cakap benda yang betul. Saya dah kata saya tak berpihak. Begitu jugalah dalam mana-mana parti pun, atau dalam pejuang sendiri pun menggunakan Tun juga. Jadi orang-orang ni semua, mereka mahu Tun menang ataupun Tun dah jadi Perdana Menteri dan mereka menjadi jemaah menteri, ketua menteri, menteri besar, menteri kabinet lah di federal kan, sebagai ahli parlimen di Dewan Rakyat. Itu cerita sebenar Tun. Kalau tanya saya secara jujur, saya mengatakan Tun wajar berehat. Kalau nak tegur, nak menulis, nak beri pandangan, tak ada masalah. Demokrasi berparlimen, Artikel 5 to 19, freedom of speech, attorney really choose your school of thought. Jadi doa saya pada Tun, saya sebagai rakyat Malaysia menghormati Tun sebagai negarawan, doakan Tun sehat diberikan kudrat. Isu kleptokrat, rasuah, salah guna kuasa, takkanlah raja kita Tuanku Sultan nak diamkan diri. Tapi Tuanku Sultan dan raja-raja Melayu tak bolehlah terlalu menonjol, sebab kita tahu dari segi Federal Constitution, kuasa Sultan dan raja-raja ni dia ketua negara, tetapi ada peranan tentang agama Islam, tentang masyarakat dan sebagainya, tetapi tidak boleh melakukan kerja-kerja kerajaan atau eksekutif. Legislative, judiciary, kita ada separation of power. Tapi the head of the country is the king. Jangan main-main. So jangan takut. Takkanlah Tuanku Sultan Raja-Raja Melayu nak lepas tangan, mustahil Tapi apa pun bagi saya, Tun tak payahlah Tun jangan cakap orang ini, rakyat ini masyarakat ni perlukan Tun, mereka masih harapkan Tun mesti bangkit. Saya tak faham lah Tun. I don't think so Tun boleh buat dalam usia yang macam ni, because Tun perlu beri ruang dan peluang kepada orang yang lebih muda. Biarlah mereka, Tun dah dapat banyak peluang. Apa pun alasan Tun by hook or by crook, Tun tak payahlah Tun. Saya mendoa lah, merayu pada Tun tolonglah Tun withdraw jangan lagi aktif. Jadi sekarang pun dari kesihatan Tun, kami semua mahu melihat Tun ni negarawan. Tun tak payah takut tentang kleptokrat, rasuah. Saya pun tak suka kleptokrat, tak pernah pula saya sokong kleptokrat. Siapa pun tak suka. Pengundi dia tunggu masa saja. Pilihan raya insya-Allah. Saya dah nasihatkan banyak kali parti politik, termasuk UMNO, BN, PH, DAP apa semua. UMNO, BN banyak kali saya tegur supaya ambil anak muda, muka baru seperti mana saya punya cadangan. Tuan-tuan percaya tak percaya itu pulanglah, tapi saya dah buat macam-macam ikhtiar, hantar email, surat, proposal, mencadangkan, dan itulah yang mereka buat di Melaka dan hasilnya mereka menang. Dan ingat di Melaka ni bukan mereka rakyat bagi 85% kepada muka baru anak 50 tahun ke bawah, rakyat mengundi terus, tetapi di Melaka ni ada kes dia agak istimewa sedikit. Rakyat protes kepada pengundi, protes kepada Pakatan Harapan, penjawat awam protes kepada PH, dan adalah anak muda belia ramai tak keluar mengundi dan sebagainya. Dia ada banyak insiden lain lah
Tapi apa pun belum tahu lagi BN UMNO boleh menang dalam pilihan raya. Tak kira lah bila-bila pilihan raya diadakan 6 bulan akan datang atau besok lusa kan, kita tidak tahu. Tapi apa pun nasihat saya kepada Barisan Nasional dan UMNO, tolong keluarkan semua pemimpin kleptokrat. Minta maaf lah pemimpin kleptokrat baik dalam Pakatan Harapan maupun BN UMNO. Ingat, saya sebut baik dalam Pakatan Harapan atau BN Pakatan, jangan ingat bersih sangat ya. Begitu jugalah sebab legasi kepimpinan tuan-tuan pun ada juga masalah. Okey, apa pun itu saja pandangan saya pada hari ini, dan insya-Allah saya doakan supaya Tun panjang umur murah rezeki. Jangan asut, jangan manipulate kenyataan saya. Saya tidak pernah memburukkan Tun, memandang rendah pada Tun, memperlekikan Tun, tidak. Niat saya mau melihat beliau sihat, panjang umur dan menjadi negarawan. Jangan orang cemu sekarang ni. Macam-macam orang cakap, macam-macam doa yang tak baik. Ya, ada yang sinis-sinis, ada yang perli, ada yang doakan bukan pada Tun. Dia tak baiklah. Kita mau tengok, kita mau melihat Tun ini apabila beliau sudah tidak lagi aktif dalam politik, orang respect. Kalau Tun dah tak ada dalam dunia ini, maka orang akan puji Tun. Tun pun sebut banyak kali, masa beliau tidak lama di dunia, itu keluar daripada mulut Tun sendiri. Adakah kita doakan? Tidak. Adakah saya cakap saya akan panjang umur, lebih panjang umur? Tidak. Saya tak cakap. Saya kata ajal jodoh maut tu tangan Tuhan. Entah besok lusa kita meninggal, kita tak tahu ya. Tapi apa pun bagi saya sayang Tun Dr. Mahathir dan semua pemimpin. Saya sayang semua rakyat Malaysia ya. Jadi tuan-tuan dan puan, kita doa yang baik untuk Tun. Minta syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.